Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulalah pelan-pelan InsyaAllah. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada malam ni untuk bertemu, dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung sedikit perbincangan kita daripada perkara-perkara yang lepas, dan insya-Allah kita akan melihat tentang bagaimana perkara-perkara yang menjadi realiti pada hari ini. Kita akan sentuhlah sebagai mukadimahnya. Sebelum itu saya ingin sama-sama membawa beberapa petikan ataupun beberapa perkara yang telah disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimallah, bahawa menyatakan kepada kita tentang bagaimana antara perkara yang penting dalam hidup kita ini ialah bahawa kita ini mestilah mempunyai kekuatan iman, kekuatan iman. Dan iman ni bukan dia hanya sekadar suatu yang kita cakap-cakap, tapi merupakan suatu yang kita kena faham, kita kena hayati. Yang paling penting sekali ialah kita hayati. Sebab tu Imam Al-Ghazali dia membahagikan iman itu kepada tiga golongan. Ada tiga golongan orang beriman ni. Yang pertama ialah dia kata orang yang beriman, kata Imam Ghazali, ialah orang beriman yang imannya dipanggil iman awami. Iman orang awam lah, orang awam, orang biasa. Jadi sering disebut orang biasa ni ialah kebanyakannya orang beriman ni dia ikut taklid. Taklid saja, dia mengikut, dia just follow je. Jadi main dia belajar dan dia tengok, mungkin dia tengok ustaz dia, ustazah dia ataupun siapa yang dia rasa ni, mungkin nakib dia ke, murabi dia ke, dan maka dia pun ikut je, just follow. Jadi iman ini disebut iman taklidi, iman yang taklidi. Dan seorang pada tahap ini dia tak dapat nak mengemukakan dalil apa-apa, semua dia kata saya ikut je, macam tu kan, lebih kurang lah. Jadi yang ini satu peringkat yang paling rendah sekali. Jadi iman ini begini, ini iman yang masih bahaya. Dia boleh bertukar menjadi kufur anytime. Dan dia juga boleh mendapat bahaya. Iaitu bahayanya apa? Bahayanya ialah apabila iman ini tidak diproses, dan akhirnya bila diuji dengan sesuatu, maka dia boleh berpaling. Dia boleh berpaling daripada al-iman, al-Islam. Macam mana yang digambarkan dalam surah Al-Hajj itu yang saya baca kan. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahul khair ithma'anna bih wa in asabathul fitnah inqalab 'ala wajhi an khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Di kalangan manusia itu ada yang beribadah kepada Allah tetapi dia ibadah di tepi-tepi. Maknanya dia dalam keadaan ikut-ikut ajalah. Dia tak ada duduk dalam proses untuk nak baiki, nak mengenal dan sebagainya. Tak duduk dalam proses tarbiyah, nak meningkatkan diri dia, islah diri dia. Tak duduk dalam proses dakwah untuk cuba memantapkan lagi, menyempurnakan lagi tarbiyah tadi. Dan tidak juga menuju kepada kemuncak. Itu berjihad fisabilillah. Jadi dia sekali duduk tepi-tepi. Fa'in asabahul khair, maka diberikan kepada dia kebaikan, dia tetap macam itu. Iman dia tetap macam itu. Dia ikut-ikut je lah, iman yang aman dan sebagainya. Dan bila ditimpakan fitnah, ditimpakan kepada fitnah ujian, maka inqalab ala wajhi, maka dia berbalik. Ini kita lihat bagaimana iman yang paling
paling rendah sekali, yang kita tak boleh duduk kat situ. Kita tak boleh duduk kat situ. Kemudian begitu juga iman yang kedua disebut iman orang yang mutakallimin. Kata Imam Ghazali, iman yang kedua ni iman al-mutakallimin. Iman orang-orang yang belajar. Dia belajar sifat 20, dia belajar tauhid, dia belajar tentang dalil-dalilnya. Tetapi iman itu dia cukup sekadar berpegang dengan dalil-dalil, dengan ayat Quran, dengan hadis. Tetapi iman ini dia tidak dapat dihayati, tidak dapat dirasai. Macam itu. Jadi sekadar mutakallimin. Jadi kita hari ini melihat ramai orang dia sibuk dengan ilmu kalam. Mutakallimin ni ilmu kalam, orang yang duk bercakap pasal iman, tauhid. Tapi rupanya iman tu tak meningkat, tak dirasai pun. Kalau kita kata kenal Allah ni, cakap kenal Allah ada gitu je. Jadi ini bahaya pun juga. Jadi iman yang mutakallimin ni dia mendekati iman awam juga. Lebih kurang macam itu, walaupun dia belajar. Jadi hari ini kita tengok perdebatan demi perdebatan tu adalah ilmu kalam. Jadi sebab tu bila kita sibuk dengan perdebatan tentang tauhid, tentang ini, kita berdebat, kita duk sebat, kita lebih kepada dalil-dalil yang kita faham, yang kita nak argue, kita nak berbahas, berdebat. Jadi ini disebut mutakallimin. Ini Imam Ghazali sebut, bukan saya sebut. Jadi Imam Ghazali sebut iman mutakallimin ni dia yang suka berargue, berdebat, argumentatif. Dalil ada, banyak dalil. Dia pergi detail sampailah peringkat mungkin suatu yang tak terfikir kan. Tetapi sekadar ilmu sahaja, tak sampai kepada apa yang disebut sebagai al-yaqin. Jadi iman yang ketiga inilah iman disebut iman arifin. Iman orang-orang yang mengenal Allah, yang dalam perjalanan mengenal Allah, mengetahui Allah, memahami. Kita kata tadi tariknya, perjalanannya nak menuju kepada macam mana nak mendapat sampai kepada peringkat hakikatnya, sampai peringkat makrifatnya. Guru saya, salah seorang yang saya tertariklah masa saya belajar sekolah menengah lagi, kan, saya tertarik satu istilah yang disebut kita kena yakin pada Allah, sehingga kan kita mengenal Allah, disebut kita mencapai peringkat makrifat yakiniyah disebut. Maksud itulah saya sekolah agama dah masa tu, tapi bila disebut tentang makrifat yakiniyah masa tu saya belajar di MRSM, kan, makrifat yakiniyah, saya kata istilah ni bila kita dalamkan sikit maka dia suatu yang besar, sebab dia bukan saja tahu, faham dalil, tetapi dia yakin. Dia yakin. Maknanya kita kenal Allah sampai menyentuh hati. Kenal Allah sampai menyentuh hati. Ini iman yang disebut iman orang yang arifin. Iman inilah yang kita nak kena dekati, sebab kalau iman ini, iman tu sekadar taklid saja berdasarkan ikut orang, ataupun berdasarkan kepada dalil-dalil, kita tahu ini, tahu itu, banyak dalil kita hafal, tetapi iman itu tidak masuk ke dalam hati, tidak duduk dalam hati, tidak dapat dirasai. Kalau kita kata Allah ni Ar-Rahman contohnya, kan, kita kenal lah Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita tak dapat rasai rahmannya Allah, kasihnya Allah, sayangnya Allah, tak boleh rasa. Jadi tak boleh rasa tu maknanya yakin tu tak sampai lagi. Yakin, bila tak yakin tak sampai, itulah disebut sebagai sekadar mutakallimin, orang yang sekadar bercakap, berargue, berdebat, berbahas, tapi tak sampai kepada hati. Dan inilah yang digambarkan sebagai sesuatu yang sebenarnya berdasarkan kepada ilmu yang Allah beri kepada kita. Jadi sebab tu kita hari ini melihat sistem pembelajaran kita hari ini, dia menekankan tentang sekular. Jadi sekular ni bukan hanya maksud agama separuh, sains separuh. Itu sebahagian sekular. Tapi sekular ni juga bermaksud apabila kita hanya memahami sesuatu ilmu itu hanya sekadar untuk kita berbincang-bincang. Halawatul fikr. Kita seronok berfikir. Kita seronok berbincang, berdebat, ataupun mungkin kita kata kita hafal dalil dan sebagainya, boleh jawab exam, boleh jawab periksa, tapi tidak sampai kepada roh, tak sampai kepada hati. Jadi maknanya
Dan ilmu yang ada pada kita itu tidak sampai di peringkat rasa, merasai. Ini sebenarnya adalah satu sekular juga. Kenapa kita pisahkan di antara kehidupan di alam nyata dengan kehidupan di alam spiritual, ruhiyah. Ruhiyah. Kita kata sebagai satu yang yakin. Kita yakin. Jadi inilah antara perkara-perkara yang berlaku pada hari ini juga sekular. Jadi disebut sebagai mutakallimin, orang-orang yang banyak bercakap aja. Tapi dia tak proses hati dia. Hati dia kotor. Dia cakap pasal Allah, dia cakap pasal ma'rifatullah, dia cakap pasal akidah, dia cakap pasal iman. Tetapi hatinya kotor. Hatinya tidak dibersihkan. Dan hatinya tidak diproses supaya meninggalkan yang Allah larang. Jadi sebab tu kalau kita tengok betul-betul, contohnya di dalam amalan tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap peringkat itu dia ada amal dia. Contohnya syariat. Ini syariat ni ialah amal jawarih. Amal-amal yang bersifat anggota yang zahir, jawarih yang nampak kan. Jadi di syariat. Jadi syariat ni kita kena buat. Kenapa? Sebab itulah yang telah diperintahkan oleh Allah. Kan jadi syariat. Jadi amal jawarih. Jadi amal jawarih ni kita kena buat. Dan apa tujuan amal syariat? Kan tujuan apa dia punya objektif amal syariat tadi? Objektif amal syariat yang Allah perintah yang telah diturunkan kepada Rasulullah ialah supaya kita membersihkan segala dosa-dosa zahir, segala keburukan zahir, sifat yang fujur yang ada dalam zahir kita. Sebab tu mata. Jadi amal syariat tadi, mata ni kita kena tundukkan daripada benda yang haram. Kita tak melihat. Walaupun kita kata aku tengok benda-benda yang tak elok ni, contohnya tak ada terkesan pun pada aku tak rasa apa-apa. Itu dari sudut kita kata kita cakap. Tapi sebenarnya sudut syariat tak boleh. Kena tundukkan mata. Walaupun kita kata tak ada kesan. Ada kesan. Cumanya kita tak rasa sebab hati kita dah keras. Dan jadi maknanya amal jawarih ni, amal syariat ini, jadi amalan dia, jadi inti dia. Jadi benda ni semua kita akan detailkan kemudian. Tapi nak sebut kat sini, amal syariat cara umumnya membersihkan segala anggota jawarih, anggota zahir. Amal tarikat pula ialah membersihkan segala anggota hati. Apa kata dosa hati kan, dosa hati. Jadi amal hakikat pula membersihkan segala perkara yang ada pada roh. Hakikat nak membersihkan roh. Dan amal makrifat tadi ialah nak membersihkan kita sehingga kita benar-benar sampai peringkat mentauhidkan Allah, membersihkan daripada segala bentuk syirik. Jadi setiap satu itu dia ada amalan-amalan dia, dan setiap satu itu adalah merupakan pembersihan. Ya, sebab tu kalau kita iman yang awam, dia tak faham yang ini. Dia tak mencari pun Allah, dia semayang sekadar semayang aja. Dia tak rasa yang dia semayang, dia sudah menghadap Allah, rokok ke Allah, sujud ke Allah. Dan dia semayang tu sendiri pun. Dia tak rasa yang dia semayang tu pun dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dia tak rasa. Dia tak rasa yang bahawa angkat tangan takbir tu pun rupa-rupanya semua tu daripada Allah. Habis siapa yang sembahyang? Yang sembahyang tu makhluk. Ini makam bakak, makam tinggi lah kan, makam bakak. Yang sembahyang tu makhluk. Tetapi hakikatnya semua daripada Allah. Begitu. Jadi ini diperlukan kepada perbincangan. Jadi nak sebut kat sini, pada hari ini kita didedahkan dengan amalan-amalan orang yang imannya awam. Iman awam ni dia ikut aja, dia taklid saja. Ataupun amalan iman yang disebut iman mutakallimin. Kita nampak ustaz ni berdebat sekali dah bercakap pasal akidah Asy'ariyah lah, Maturidiyah lah, akidah salaf lah, apa sebagainya macam-macam lah. Jadi dia mutakallimin, dia bercakap, dia berdebat. Bukan kata salah benda tu, tapi nak sebut kat sini perkara itu sebenarnya tak cukup lagi, tak sempurna. Iman yang sebenarnya iman orang yang arifin, orang yang mendekati mereka yang benar-benar mengenal Allah. Jadi iman arifin ini ialah iman yang mana di situ adanya apa yang digambarkan sebagai apa? Sebagai apa kita kata yakin, maknanya rasa. Iman dengan perasaan kita. Kita yakin, kita merasai. Ini contoh. Jadi bila kita melihatkan yang ini, maka kita kena faham untuk mendapat sampai kepada peringkat iman yang arifin ini, kita perlukan kepada panduan-panduan tarbiyah. Macam saya sebut yang lepas,
kita perlukan kepada rukun-rukun tarbiyah berjalan dalam hidup kita. Contohnya kita kata, kita hidup bersama dengan panduan, bimbingan rohani yang disebut sebagai murabbi misali. Mesti ada murabbi. Mesti ada orang yang bantu kita, tolong kita, bagi petunjuk kepada kita dari sudut soalan yang kita tak boleh nak jawab, tak boleh nak faham. Ini adalah antara perkara-perkara yang sekarang ni telah dipisah-pisahkan. Sebab tu hari ni dia boleh dapat PhD dalam bidang usuluddin, dalam bidang syariah ataupun bidang akidah. Tetapi akhlak dia tu tak sama macam mana ilmu dia. Kenapa? Rupanya dia baru sampai peringkat mutakallimin. Peringkat maknanya iman tu tak sampai yakin lagi lah. Tak sampai rasa. Dia tak boleh rasa takarub dengan Allah. Rasa mukarabah. Takarub tadi. Kita rasa dekat dengan Allah. Ataupun sampai wasil. Itu orang yang meneliti tarbiyah ni, dia akan melihat sampai peringkat kita ni sebenarnya bukan sekadar menjadi mukarrabin, orang yang dekat. Ashabul yamin, orang kanan, orang dekat al-mukarrabin. Macam dalam apa ni kita sebut surah Al-Waqiah tu. Tetapi kita kena sampai peringkat wasilin. Dipanggil. Wasilinnya orang yang sampai kepada Allah. Tapi bukanlah maknanya sampai pada Allah ni. Maknanya dia bersifat macam mana yang difahami oleh ramai orang yang kata dia ni bersatu dengan Allah. Dia ada istilah dia. Contoh maksud bersatu tu sendiri, maknanya bersatu dengan Allah bukan mana wahdatul wujud Allah dalam badan dia, bukan macam tu. Sebab mustahil Allah SWT bersatu dengan makhluk. Mana boleh, mustahil kan. Tapi dia ada dia punya konsepnya, prosesnya yang kita kena fahamkan, insya-Allah. Dan ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang sebenarnya masih jauh kan, dah jauh daripada kehidupan orang Islam hari ini. Sebab itulah pada hari ini tuan-tuan puan-puan, saya sebenarnya telah mendapat beberapa isyarat daripada sahabat-sahabat kita, daripada beberapa para orang-orang yang alim, dan juga beberapa mereka yang sedang yang mengkaji dan sebagainya lah. Jadi dalam isyarat-isyarat itu sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada hari ini, dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dunia ini menunjukkan bahawa pergerakannya sangat pantas, sangat cepat. Dia masa kebangkitan sangat, sebab 100 tahun sudah sampai. Kalau kita tengok 100 tahun Hijriah, ketika jatuhnya Osmaniyah, 1342 Hijriah, 134 kita masih lah, masih 1924, yang terakhir sekali 1924 Masihi. Jadi kita dah sampai dah 2024 Masihi, masih 100 tahun kan. Kemudian kalau kita tengok Hijri pula, pada tahun 1924 tu bersamaan dengan 1342. Jadi 1342, sekarang ni kita dah 1446. Maknanya 1442 itu cukup 100 tahun. 1442 ni tahun berapa Masihi? 2022. Jadi main dah lepas. Jadi kalau nak kira dari sudut timing tadi tu, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala kulli mi'ata sanah. Ala kulli ra'sin mi'ata sanah ma yajadidu laha dinaha tadi. Hadis kebangkitan tadi 100 tahun tadi, maka sudah tentulah sahabat. Sebab tu pergerakan kebangkitan saya nak sebut pada malam ini sebagai mukadimahnya, bahawa pergerakannya sangat cepat. Dan isyarat-isyarat ini juga telah sampai. Saya pun dapat beberapa panduan daripada beberapa orang yang soleh, dan juga daripada beberapa petunjuk-petunjuk yang Allah bagi dengan jelas dalam keadaan kita, bagaimana keadaan itu kita peperangan dan sebagainya semakin dekat. Oleh sebab itulah saya buat tajuk-tajuk yang begini. Saya mulakan dengan kita sebut sebagai fiqh kemenangan. Fiqh kemenangan. Jadi fiqh kemenangan ni, satu kefahaman macam mana boleh tajdid, boleh menang ini, dia ada dia punya syarat-syaratnya, dia ada dia punya sebab-sebabnya, dia ada dia punya sifat-sifatnya. Jadi untuk itu maka kita nak kena faham akan hal-hal ini. Sebab tu saya buat tajuk ni, dan kemudian saya nak gabungkan tajuk ini, fiqhun nasr wa tamkin, dia punya bahasa Arab itu, dia bisa buat kitab dan juga beberapa kitab lagi saya bergabungkan. Sebenarnya menceritakan tentang kebangkitan, menceritakan tentang kemenangan, dan Allah mentamkinkan, Allah menjadikan kedudukan kita ini, kedudukan Islam ni menang betul lah kan. Tapi untuk kita berhadapan dengan kemenangan nasr wa tamkin itu, iaitu Allah memberikan kedudukan sebagai khilafah, maka kita kena faham kita berhadapan dengan
Apa yang digambarkan al-malhamah al-kubra. Jadi banyak tafsiran lah orang sebut pasal malhamah kubra ni. Ada yang tahun ni dah buat dah sebagainya, dah mula dah sebagainya. Ada yang menyatakan malhamah kubra ni World War III contohnya. Jadi ada macam-macam tafsiran. Kita tak nak pergi kepada perdebatan ilmu kalam lah. Kita sebut ilmu kalam bahagian Quran. Tapi kita nak melihat tentang apa yang sedang berlaku. Apa yang sedang berlaku dan kemudian sebenarnya yang tersuratnya seperti satu penyusunan yang baik yang tersurat. Sebab tu dalam kuliah-kuliah ataupun kita kata perkongsian kita yang lepas-lepas, saya menyatakan bahawa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Dajjal ini, yang kita tahu dalam Quran, dalam hadis, Nabi menggambarkan fitnah terbesar ialah Al-Masih Dajjal. Dan kita tahulah Melek Mesayyak yang digambarkan oleh orang Yahudi itu kan, Antichrist yang digambarkan oleh orang Nasara, Kristian tadi. Jadi inilah kita kata kemuncak dia. Nabi pun sebut hadis sahih kan. Jadi maknanya menuju kepada kemuncak dia lah sebenarnya yang menyusun dan sebagainya. Jadi kita lihat hari ini apabila jatuhnya Osmaniyah 100 tahun yang lepas kan, pada masa itu kerajaan Islam pecah habis. Pecah. Nusantara pecah. Nusantara pecah. Kan Indonesia pecah dengan Malaysia. Kan Malaysia dibagi kepada tentera salib namanya British. Kan Indonesia dibagi kepada tentera salib yang namakan Belanda. Kan begitu juga sebagainya Spanyol, sebagainya Spain kan, ataupun sebagainya France dan sebagainya. Jadi maknanya kita pecah-pecah habis. Begitu juga di South Africa, di negara Arab Middle East dipecah-pecah-pecah. Palestin sendiri dibagi pada British. Kan Palestin pada British sama dengan Malaysia ni. Kenapa? Sebab Malaysia ni sama dengan Palestin lebih kurang. Dia punya kedudukan. Saya pernah buat satu analisa bagaimana Palestin dan Malaysia ni sama. Dari sudut dia punya status dia. Cumanya dan di lain satu kat sana, satu kat sini. Tapi nak sebut ni sama. Saya ada buat analisa tersebut. Mungkin dah lama lah, banyak tahun dah lepas. Menunjukkan bagaimana Allah susun begitu. Jadi, apabila telah kita berpecah-pecah tadi, maka di sinilah kita melihat sebenarnya kita berada di dalam mulkan Jabarian. Ataupun digambarkan Nabi SAW, iaitu satu suasana kepimpinan pemerintahan Jabarian, yang diktator. Diktator maknanya satu sistem yang kita tak boleh keluar, tak boleh lari. Tapi Dajjal ini disebut sebagai Dajjal, Dajjala ni, dia menutup, dia menipu. Dia menutup kebenaran Dajjal ni. Menipu. Jadi maknanya kita nampak benda tu baik. Kita nampak benda tu okey. Malahan kita tak rasa pun berperang. Kita tak rasa kita diserang. Kita tak rasa sebenarnya kita dah mati. Mati apa? Maksud mati ni? Mati ni bukanlah mati fizikal. Sebahagian dia dah mati fizikal lah. Akan cocok dah mati dah, ada ramai dah kan. Tak ada yang masih hidup ni, kita tak rasa sebenarnya kita dah mati dah. Mati di mana? Yang paling penting sekali ialah matinya hati. Matinya roh. Matinya kesedaran. Al-aqlu wa'i. Akal yang sedar tu mati. Kenapa telah diserang? Kita masih rasa bangga dengan pendidikan yang kita terima. Saya belajar dulu kat Amerika. Saya belajar dulu kat London. Saya belajar dulu kat Australia. Saya belajar kat universiti kebangsaan, universiti teknologi dan sebagainya. Kita masih bangga dengan ilmu kita, sedangkan ilmu yang kita belajar itu terpisah daripada iman. Terpisah daripada iman. Terpisah. Saya masa belajar, saya ingat salah satu benda yang kami nak kena buat masa saya belajar dulu, yang salah satu yang saya ambil ialah medical engineering. Salah satunya saya kena belajar physiology dan advanced physiology. Sistem manusia ni, medical, apa yang dalam sistem manusia. Saya belajar tu. Dan salah satu daripada amalinya, kena potong mayat. Tapi kalau potong mayat mahal satu. Yang kedua, mayat tu dah mati. Kita tak nak belajar yang mati, kita hidup. Maka yang kita nak potong orang tak boleh. Kan? Orang ni mana boleh nak potong-potong itu kan. Jadi, paling hampir dengan orang lah babi. Kan? Babi khinzir. Jadi satu hari, saya diarahkan pergi ke makmal, dipanggil advanced physiology, dia cerita tentang anatomy dan sebagainya. Anatomy ni macam mana badan kan, sebagainya. Maka dia kata, buat kajian kat babi ni. Babi tu hidup, daripada hidup, dibelah, disemak, dia tengok, dia buat uji kaji, tengok jantung macam mana, bila kena injek macam ni, jantung jadi apa, perut dia macam mana, sebagainya kan. Jadi, dia sampai akhirnya macam mana kita akan bagi sesuatu yang menyebabkan babi tu mati. Babi besar-besar orang ni, besar. Jadi sebab apa? Lepas daripada tu, dia orang panggang babi tu kan. Ini orang putih lah kan. Jadi, saya masa tu saya jumpa dengan Muta'al Al-Jabari rahimahullah, Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah.
salah seorang orang yang mendidik saya lah pada masa dah meninggal dah. Ya, yang antara orang yang lama dalam dakwah. Dan saya tanya dia, Syekh macam mana ni? Saya nak kena belah babi ni minggu depan ni. Belah babi, lepas tu bunuh babi tu pula kan. Saya kata, lepas tu Syekh tersenyum lah, dia kata, kita ni dia kata belajar, tak apa kan, tak apa. Walaupun saya tahu benda tu, saya bertanya juga kat murabi saya, salah seorang murabi saya tanya, dia kata dengan dia, macam mana Syekh, saya nak kena belah babi. Dia senyum. Dia kata dia bukan dia tak tahu, saya pun belajar juga kan. Tahulah sebab sikit sebanyak hukum hakam kan. Tapi nak tahu daripada dia. Dia senyum, dia kata, kan buatlah. Kan itu pun perjuangan, itu pun akidah. Dihubungkan belah babi tadi dengan perjuangan, dengan jihad, dengan dakwah, dengan tarbiyah. Dihubungkan dengan iman. Itu baru kita kata belajar tu kan. Sains ni tapi dihubungkan dengan iman. Barulah kita nampak, oh rupanya kan, babi ni pun makhluk Allah. Walaupun geli, siapa tak geli? Orang Melayu kita ni sebut babi tu, dah ni macam-macam. Jadi, saya kena pegang babi kenapa? Jadi, memang pada masa tu, saya pakai baju 2 lapis, baju yang kat luar tu, tebal, tutup semua sekali kan. Kemudian pakai lagi, dia punya apa yang plastik tu kan. Kemudian pakai sarung lagi, sarung tangan apa semua, tutup semua sekali kan. Habis bedah, habis apa, saya buang, suruh buang. Tak nak tengok dah, baju tu pun saya buang. Tak apa, babi punya hal. Dia sebut kat sini, pelajaran hari ni, kita belajar medik, belajar fizik, belajar biologi. Kita tak hubungkan dengan iman. Kita tak hubungkan dengan akhirat. Kita tak hubungkan dengan perjuangan, kebangkitan, tajdid. Itu jadi sekular. Begitu juga dengan orang belajar Islam. Belajar Islam sampai peringkat PhD dalam usuluddin, PhD dalam akidah. PhD bukan calang-calang PhD ni. Hebat. Tetapi dia nampak agama aja. Dia tak nampak kan bagaimana agama ini dia bukan teologi semata-mata. Teologi ni apa? Teologi ni maknanya semata-mata teori. Teologi kan. Tetapi agama ni suatu yang perlu diperjuangkan, suatu yang perlu dihidupkan di masa. Jadi akhirnya ustaz ni kita ceramah, kita dengar kan, dengar tapi tak boleh faham. Dengar, tapi tak boleh amal. Tak boleh apa yang nak amal, tak nampak. Seronok, tapi nak amal apa, tak tahu. Tak tahu nak amal apa. Ini antara masuk, antaranya lah bentuk-bentuk sekularisme yang berlaku. Jadi, sistem pendidikan kita sekular, sistem ekonomi kita sekular, sistem sosial kita sekular. Kan? Apa sahaja sistem-sistem yang ada di bawah mulkan Jabariyah ni, dia berbentuk sekular, terpisah daripada iman, terpisah daripada akhirat, terpisah daripada kita kata perjuangan dan tajdid. Jadi sehingga akhirnya umat hari ini dia jadi satu umat yang jauh dan lari. Jadi ini sebab tu saya nak bawa sini pada hari ini, nak mulakan mukadimah dan bagaimana kita nak berhadapan dengan kekacauan dan peperangan. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan hamba Allah, setelah kita mengkaji, sebenarnya kita kata Summit of the Future yang telah dibuat oleh United Nations, di New York yang lepas 22-23 September yang lepas ini, ialah merupakan satu deklarasi peperangan Malhamah Kubra and final stage. Final stage yang apa maknanya? Final stage yang maknanya fasa terakhir. Dia declare dah fasa terakhir. Sebab tu dia kata, bila disebut Summit of the Future, kan, dalam saya ada dia punya perbentangan dia, dan saya ada dia punya summary dia punya ringkasan dia, dan saya ada juga dia punya data-data yang dia ada. Saya ada semua, saya tengok. Jadi, bila saya melihat Summit of the Future yang saya dah sebut, setahun lepas saya sebut dah. Setahun lepas saya cerita dah Summit of the Future ni. Tapi kali ni benda tu dah berlaku, saya cerita lagi sekali. Supaya kita nak melihat, rupa-rupanya kan, Summit of the Future, satu artikel yang mereka tulis, United Nations tulis, Summit of the Future, dia kata our common agenda. Our common agenda. Maknanya inilah dia agenda kita. Agenda siapa? Agenda mulkan Jabarian. Siapa mulkan Jabarian ni? Di belakangnya orang Yahudi panggil Melek Mesayat. Kalau orang Kristian panggil Antichrist. Kalau orang Islam panggil Al-Masih Dajjal. Ini agenda dia. Dan ini adalah final agenda. Bukan kita kata final
pasal yang terakhir. Kenapa saya sebut pasal yang terakhir? Sebab apa yang disentuh di sini, yang pertama sekali, dia sentuh tentang apa yang dia nak buat. Dan kita dapati benda yang dia nak buat ni, semuanya, semua aspek, semua benda. Saya akan cerita, saya akan tunjuk sekali. Dan kemudian, yang kedua, dia telah review semula, ataupun kita kata perbaiki semula, perjanjian yang dinamakan sebagai Pact for the Future. Perjanjian untuk masa depan. Masa depan ni apa? Masa mereka mahu melaksanakan totalitarian, duduk 100% di bawah kepimpinan Al-Masih Dajjal. Ini semua ada tersirat kat sini. Hak tersurat, baik. Hak tersurat semua bagus. Tapi yang tersirat, itu rupanya. Jadi maknanya kita mendapati, rupa-rupanya, dalam masa yang terdekat ini, kita akan berhadapan dengan peperangan-peperangan daripada pelbagai sudut, daripada pelbagai aspek, daripada pelbagai perkara. Jadi peperangan ni bukan hanya peperangan di Palestin. Kita ingat Palestin je perang. Kita ingat yang perang ni di Ukraine aja. Hari ni orang duk cerita peperangan dunia ketiga sedang diambang nak jadilah. Kemudian dia kata, tengoklah peperangan Ukraine dengan Rusia. Ukraine belakang dia NATO. NATO ada nuklear Amerika. Dan kemudian Rusia. Rusia pula di belakangnya itu ada nuklear juga. Ada China dan sebagainya. Jadi peperangan ni boleh membawa kepada peperangan nuklear. Betul ke tak betul? Mustahil tak mustahil? Tak mustahil. Tidak mustahil. Okey. Kemudian peperangan di Middle East pun dah berkembang. Kalau dulu Palestin lawan Israel. Orang Arab lawan orang Yahudi. Kalau dulu kan, sebelum ni kan. Maknanya duduk dengan Gaza. Palestin pun bukan semua Palestin. Gaza je dia attack dengan tebing barat. Kan tempat lain tak ada perang. Dan tempat lain dikontrol semua, 100% dikontrol. Yang ada cuma West Bank dengan Gaza. Dan tebing barat dengan Gaza yang mereka kontrol. Yang Yahudi kontrol lah. Ataupun yang Yahudi nak kontrol. Kan? Yang lain semua. Maknanya duduk sepatutnya Gaza dan tebing barat di bawah Palestin. Sepatutnya itu perjanjian yang dia setuju. Tapi dia nak kontrol juga, maka berlaku perang. Jadi kita ingat peperangan antara Israel lawan Gaza contohnya. Tetapi rupanya bukan. Sebenarnya ialah peperangan antara sekutu Israel. Israel dan Zionis lah. Dan sekutunya berlawan dengan Gaza. Gaza ni apa? Mukmin yang salik, Taifah Mansurah. Dan sekutunya, itu. Sekutunya. Jadi maknanya, siapa yang berjuang untuk tegak tajdid ni, dia tak boleh lari daripada Gaza. Tak boleh lari daripada Masjid Aqsa. Tak boleh. Sebab ini adalah merupakan peperangan yang sekutu tadi. Jadi dulu kita ingat Israel lawan Palestin. Sekarang ni Israel dah pergi ke Lebanon. Lebanon pula tentera kita pun ada kat situ. Kata Menteri Pertahanan kita kata, kalau bahaya kita balik, ambil balik. Saya kata dalam hati saya, apalah buat pengumuman macam tu kan. Orang kita ni berani. Dan orang kita ni, tentera kita ni bersedia. Duduk ialah kat situ, dah nama pun tentera pengaman. Kalau dia buat tak aman, kita lah tugas kita majlis pengaman. Habis nanti kalau berlawan, berlawan tu dah Allah takdirkan berlawan. Macam sekarang lah, orang duk cerita pasal tentera Cina kan. Tentera Cina mula-mula dikacau kita dekat perairan jauh-jauh. Lepas tu dia masuk ke kawasan perairan Malaysia. Kan, masuk kawasan kita kacau. Tentera kita tengok aja. Dia bully. Lepas tu masuk pula ke Pulau Pinang. Pergi masuk atas darat. Mula-mula kita kata dekat laut je. Dah, atas darat. Atas darat. Lepas atas darat pula. Sekarang ni dah pula dekat dalam darat. Bukan tadi, darat dekat tepi-tepi pulau-pulau itu kan. Dalam pula. Tak cukup dengan itu, kibar pula bendera Cina. Menjadi isu pula besar dekat parlimen kita. Jadi, apa yang kita buat? Dia kata, kita ni toleransi lah. Tak apalah orang nak kibar bendera Cina tu. Kita kibar bendera Palestin boleh pula. Jadi macam tu. Penakut dan pengecut. Kita kata kepimpinan yang ada pada hari ini tak semualah. Baik. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, orang ingat
Kan hari ini Palestin lawan Israel. Palestin dah berkembang ke Lebanon. Lebanon kemudian Israel dah berkembang pergi ke Lebanon. Kemudian Israel dah pergi ke bertembung pula dengan Iran. Sebenarnya dia orang nak buat perang ni lama dah, tuan-tuan puan-puan rahmatullah. Lama dah. Lebih pada tahun 2022 dia orang dah nak buat perang dah. Tapi Allah tak izin. Kenapa Allah tak izin? Kerana mereka tak boleh buat apa-apa, Dajjal tak boleh keluar. Maknanya Dajjal ni kita bayangkan raja. Raja dia nak keluar mesti semua dah ready. Kan kalau katakan yang di Pertuan Agong nak pergi ziarah mana? Ziarah rumah kita lah, taman kita lah, ataupun sekolah kita kan. Mesti dah ready dah. Jalannya okey. Kan ada bendera semua bendera Malaysia lah dan sebagainya. Kemudian tandas pun dah dibaiki. Pokok apa ni Agong nak buang air, mesti tandas tu kena baiki. Kan tandas dah dibaiki, kan tempat makan, meja semua dah betul, sebagainya dah semua siap, baru Agong datang. Termasuklah keselamatan, baru Agong datang. Jadi Dajjal pun macam tu juga. Dajjal nak keluar, dia bukan keluar dalam keadaan tak bersedia. Dalam keadaan bila dia keluar, semua orang tengok bola sepak, Messi, Ronaldo kan. Jadi Dajjal keluar pada masa tu sebagai seorang yang menyelamat. Sebagai seorang menyelamat, seperti seorang Nabi, Rasul. Datang nak menyelamatkan manusia. Jadi dia datang tu manusia dalam keadaan huru-hara, kacau bilau. Dalam keadaan teruk. Dalam keadaan susah, mungkin kebuluran, mungkin dalam keadaan ekonomi jatuh, mungkin dalam keadaan diboikot, bergaduh, berperang. Jadi maknanya Dajjal keluar tu, manusia semua tengok dia sebagai penyelamat, savior dia panggil. Jadi itu dia punya perkara. Jadi sebab itulah hari ini kan sebenarnya dia nak buat tahun 2022, saya dah sebut dah sebelum ni. Tetapi oleh kerana Allah tak izin, dia delay, tangguh. Dia tangguh 2024. Dan Allah izin berlakunya Taufan Al-Aqsa, peperangan yang berlaku pada hari ini, Taufan Al-Aqsa, di antara Al-Haq dan Batil. Kita kena tengok, Taufan Al-Aqsa ni bukan antara orang Palestin dengan orang Yahudi, antara orang Arab dengan orang Yahudi, atau orang Palestin dengan orang Israel. Kalau kita nampaklah Taufan Al-Aqsa ni antara orang Palestin dengan orang Israel, orang Yahudi dengan orang Arab, maka kita masih buta dalam memahami wakil realiti semasa dunia. Kita nampak Palestin lawan Israel, kita buta lagi. Paling kurang kita tahu kan, contohnya bila dah serang, tiba-tiba tak boleh nak kalahkan, Amerika masuk, hantar 1,000 tentera dia. Britain, komando daripada British masuk, komando daripada France masuk, Jerman masuk, nak bantu, nak habiskan apa ni kita kata Taifah tadi. Ini bukan peperangan antara Israel dengan Palestin. Dah. Ini peperangan antara sekutu Israel, iaitu Al-Masih Dajjal yang ketuanya, dengan Al-Muslim Al-Mu'min As-Sadiq Taifah Mansurah. La tazalu Taifah min ummati zahirina 'alal haq. Tidak akan sekali-kali tiada ataupun sentiasa ada dari kalangan umat aku ni Taifah, satu kelompok yang akan diberikan zahirin, dia akan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala 'alal haq, bersama dengan kebenaran, al-haq. Jadi sekarang ni sebenarnya siapa yang tak bersama dengan al-haq, ini Taufan Al-Aqsa ni, maka sebenarnya dia keliru, dia masih tertipu, kena tipu lagi. Dia ingat ni Iran lawan Israel ke? Dia ingat apa ni Israel lawan Lebanon ke? Dia ada al-haq wal batil. Al-haq wal batil. Dan kita hari ni tak nampak. Kenapa tak nampak? Itulah sebut tadi. Kita masih dalam arus. Kita masih belajar sekular. Kita masih ambil yang liberal. Kita masih ambil yang pluralisme dan sebagainya. Sehingga menyebabkan kita tak nampak benda ni. Ni saya nak sebut malam ni. Jadi rupa-rupanya perancangan-perancangan jahat mereka sudah menuju kepada kemuncak. Bila menuju kemuncak, kita akan berhadapan dengan kekacauan yang kemuncak. Kekacauan yang kemuncak. Kita akan berhadapan dengan berbagai perkara yang kita tak pernah terfikir sebelum ni. Tak pernah terfikir. Jadi inilah antara perkara-perkara. Sebab tu saya nak bacakan sikit lah. Sebagai mukadimah. Ini mukadimah pada pukul apa dah ni? 10 lebih dah. Baik. Saya sebut Sebenarnya hakikat Summit of the Future yang telah dilaksanakan
di New York pada 20-23 September yang lepas oleh United Nations tu, dia bukan hanya sekadar satu sidang kemuncak yang sama macam dulu-dulu yang biasa-biasa je. Tapi sidang kemuncak ini ialah untuk membina satu keadaan di mana akan berlakunya perkara-perkara yang darurat seluruh dunia. Darurat seluruh dunia. Jadi bila berlaku darurat seluruh dunia, maka apa yang akan berlaku? Mereka telah mengeluarkan satu janji, iaitu disebut Pact for the Future, perjanjian untuk masa depan, dan untuk menerima agenda Al-Malik Messiah Al-Masih Dajjal. Agenda mereka lah. Macam itu. Jadi, ini adalah proposal. Jadi, saya bacakan apakah perkara. Kita tengok bacaan mereka. Sebelum saya baca hari ini, saya nak baca satu benda yang Allah pesan kat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ila akhir. Ini suratul Baqarah. Allah kata apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di kalangan manusia itu, siapa manusia mana ni? Kalau dalam kita punya tengok suratul Baqarah ni, manusia munafik. Siapa yang munafik ni? Musuh Islam lah. Sebab tu kan, fitnah yang digambarkan, fitnah yang paling besar sekali, fitnah ad-duhaima, fitnah gelap gelita, kan, akhirnya akan orang Islam ni akan pecah dua kelompok. Satu, kelompok yang beriman, sikit pun tidak ada munafik. Kedua, kelompok yang munafik, sikit pun tak ada iman. Sikit pun tak ada iman. Jadi maknanya Allah gambarkan ni, kan, siapa wa minan nas ni? Di kalangan manusia ada yang menyatakan bahawa mereka itu beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Allah kata, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Itu yang tersurat. Ini munafik. Yang tersirat apa dia? Musuh Islam, bila dia bercakap, dia cakap terbalik. Dia kata beriman, tapi rupanya tak beriman. Dia kata kami nak buat satu keamanan, nak buat satu keselamatan, tapi sebenarnya maksud dia sebalik. Terbaliklah, terbalik. Bukan sebalik, terbalik. Jadi ini yang kita nak faham. Kenapa? Kerana mereka mahu menipu Allah, mereka mahu menipu orang beriman. Tetapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tak sedar, tak perasan. Dia tak rasa pun dia kena tipu. Dia tipu, dia ingat dia tipu Allah. Allah maha mengetahui. Dia ingat dia boleh tipu mukmin. Orang beriman yang akidahnya bersih, yang akidahnya kuat, yang akidahnya hidup, maka dia tidak akan ditipu. Kenapa? Kerana Allah akan bantu dia. Dan dia akan dapat min ladunna ilma. Allah akan bagi ilmu pada dia. Jadi ilmu yang kita dapat ni, Allah bagi ni. Bukan dapat daripada kita baca surah khabar biasa. Memang tak dapat. Kita baca surah khabar, tak dapat, tak nampak. Kita tengok berita, tengok Google, tak nampak. Kita baca hadis, baca Quran, baca pula apa yang ada, tak nampak. Kecuali min ladunna ilma, Allah bagi ilmu. Jadi ilmu ni Allah bagi ni. Tak semua orang ada ni. Kan? Dan kemudian bukan saja Allah bagi ilmu tentang perancangan mereka yang nak buat peperangan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan juga ilmu macam mana nak solve, nak selesaikan, nak berhadapan dengan kekuatan tadi. Ini yang saya nak bawa bincang ni. Pada malam ni. Baik, kita tengok dulu apa dia orang cakap. Apa dia orang cakap. Dia kata apa? Dia kata yang pertama sekali, dia kata kan, Summit of the Future, our common agenda. Jadi Summit of the Future ni adalah agenda kita yang common. Minta maaf lah, saya cakap ni benda yang tersirat. Yang tersirat. Kenapa kita cakap yang tersirat supaya kita cerdik. Supaya cerdik. Saya telah diberi peringatan oleh kawan-kawan juga. Kawan-kawan yang special lah. Dia kata apa? Ustaz, dia kata, tolong cakap keras sikit. Cakap keras sikit. Apa maksud keras sikit ni kan? Cakap kasar ke? Bukan. Cakap keras ni bagi jelas. Bagi jelas supaya lebih ramai orang faham. Jangan takut Allah ada. Disebut, jangan takut Allah ada.
cakaplah, jangan simpan-simpan. Ada orang kata kalau tak ni nanti Kang kena bunuh, kena apa sebagainya. Tuan-tuan, kan, nyawa kita Allah pegang. Kalaulah ada orang yang apa namanya membunuh, menangkap, menzalim sebagainya, itu semua biiznillah, dengan izin Allah. Maka jangan takut, kata dia. Jangan takut. Saya kata alhamdulillah, benda ni memang saya dah buat dulu lah. Cumanya dia kata lebih kerah lagi. Kerah macam mana? Hari ni saya cerita tentang Summit of the Future. Ini merupakan dia punya perancangan dia yang kita kena tahu, dan tahu pula. Yang penting bukan tahu yang ni. Yang penting ialah kita tahu sebenarnya apa nak buat, macam mana nak buat. Apa dia, bagaimana dia. Dan kemudian apa dia sumber-sumber kekuatan. Kita nak berdepan dengan ni. Apa kekuatan kita yang Allah bagi. Ini semua kita nak. Tapi sebahagian besar daripada apa yang saya sebut sini tak boleh cakap kat FB, kena jumpa. Kenapa? Kerana dia sebagai strategi dan dia sebagai perkara yang dicakap secara talaki, supaya bila kita cakap talaki ada soalan boleh jawab terus. Kalau macam ni ada orang soalan, bukan saya baca apa mesej-mesej tuan-tuan ni. Dari kadang-kadang terlintas saya tengok, adalah saya nampak, tapi saya tak, bukannya saya baca nak respon. Kena jumpa depan talaki. Jadi tuan-tuan, perempuan, kita kena ada satu masa kita kena jumpa, bincang-bincang, tanya-tanya. Nak buat macam mana ni? Ni semua dah ada dah. Baik, Summit of the Future and our common agenda. Maknanya ini adalah isyarat daripada Al-Masih Dajjal, bahawa inilah yang mereka nak buat. Inilah yang mereka nak buat. Jadi bila kata ini yang mereka nak buat, maka sebenarnya kan inilah peperangan Malhamah Kubra. Al-Malhamah Al-Kubra, dia bukan hanya peperangan yang melibatkan kan kita kata bom dan apa. Tak, dia melibatkan semua sekali. Sebab apa? Sebab itu disebut, Nabi sebut sebagai mulkan jabarian. Nabi tak sebut sebagai an individu, raja, ataupun yang panggil malik, jabarian, malik, diktator, raja yang diktator. Tak. Nabi sebut dalam hadisnya mulkan jabarian, ataupun mulkan apa? Mulkan sistem pemerintahan, semua sekali. Semua sekali, bukannya setakat nak perang aja, nak ugut kita dengan kapal perang dia. Dan hari ini dia baru tunjuk kapal perang dia yang besar, orang negara Cina, kita dah takut gentar dah. Dah gentar dah. Tengok kapal perang besar dah gentar. Seolah-olah kita rasa itulah dia yang kuat, yang hebat, yang boleh menghancurkan kita. Gentar kita, takut kita. Seolah-olah tak ada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah kita syirik kepada Allah. Tidak mentauhidkan Allah. Mana kita punya suara tak dengar? Testing 1 2. Suara tak dengar ke? Cuba bagi ni sikit. Bagi respon sikit. Dengar tak suara? Dalam, dengar tak suara? Testing. Ada orang kata suara tak dengar. Tak apa. Kalau ada 3 orang kata tak dengar, saya repair. Kalau setakat seorang, mungkin tempat dia tu. Jadi dah sebut kat sini, baru tengok kapal dah takut. Menteri Pertahanan yang sebelum ni kata apa? Kapal dia besar. Kapal kita sampan aja. Takut. Kat mana iman dia? Di mana iman dia ni? Itu kata syirik. Itu kata syirik. Jadi nak sebut kat sini, kan? Apabila yang memimpin itu sendiri penakut, agaknya layak ke nak memimpin orang yang nak bangkit Nusantara, nak bangkit ni? Tak layak. So kenapa nak pilih dia lagi? Tak payah pilih lah. Habis, kalau kita pilih tak pilih tu kan, tak apa. Siapa tak nak ngundi, tak payah pilih dia lah. Kalau nak ngundi, siapa nak ngundi, tak payah pilih lah. Baik. Jadi contohnya begini, maknanya kita sebut sini bahawa bila Nabi menggambarkan hadis tadi tu, mulkan tu kerajaan, sistem pemerintahan, jabarian yang akan dikuasai secara total. Maka Summit for the Future ini sebenarnya adalah merupakan satu sidang kemuncak yang dibuat oleh mereka untuk menyatakan, kita kata reaffirm, untuk dia nak meyakinkan kepada semua tentera dia. Takkid ni bukan Freemason aja, bukan Illuminati je, semua tentera dia terlibat ni. Yang ekonomi, WEF terlibat. Yang kesihatan, WHO terlibat.
Dan yang galak-galak, UNICEF terlibat, semua terlibat belaka. Sebab tu bila kita kata apa yang berlaku pada GISBH yang ada, kan, anak-anak, ada yang anak tu tak sampai setahun lagi, bulan-bulan umur dia. 40 hari dipisahkan daripada ibu dia. Dipisahkan daripada ibu dia. Apa cerita ni? Ajaran sesat mana yang dah masuk dalam anak-anak baby yang kecil tu? Maknya tak kena tangkap. Baby tu ada di tempat pengasuhan. Baby diasingkan daripada mak 40 hari dah. Baby tu menyusu lagi. Mana ajaran sesat yang ada kat baby tu? Baby tu tak boleh nak cakap pun tak pandai lagi. Ajaran sesat apa? Ini tetapi dalam United Nations Charter, children di bawah tanggungjawab negara. Tak salah lah dia kata. Sebab kita nak pastikan budak-budak tu bagus walaupun tidak fitrah. Tidak fitrah. Baik. Jadi ini saya nak sebut sini, benda ni agak keras sikit lah. Sebab saya dah diminta supaya keras sikit. Saya bukan cakap, sebenarnya saya cakap dulu dah keras sikit lah, tapi kita cakap lembut, ada berlapik lah. Hari ni pun berlapik juga. But Summit of the Future ini, what would it deliver? Apakah yang akan dia sampaikan? Ini saya sebut. Ini semua peluru-peluru dia ni. Ini semua peluru dia. Yang tersurat cantik. Kan? Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Di kalangan manusia dia menyatakan bahawa kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada di akhirat. Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tak beriman. Jadi Allah nak gambarkan musuh Islam dia cakap terbalik. Kita duk ikut dia, duk sanjung dia, duk follow dia, tak buat apa. Dah Allah bagi dah. Dah Allah bagi dah. Jadi Summit for the Future ini, of the Future ini sebenarnya adalah ikrar janji, pact for the future untuk menyerang seluruh dunia serentak. Sebab tu dah sebut, masa dah terlalu dekat. Dah terlalu dekat. Isyarat yang saya dah terima cepat sangat. Kita ingat 2026, rupanya 2025 sesuatu akan berlaku. Bila 2025 ni? Lagi berapa bulan je? Jadi sebab tu kita hari ni jangan lengah-lengah. Jangan tangguh-tangguh. Jangan malas-malas. Kalau kita kata kita kena bersatu segera. Kalau kita kena buat sesuatu tu segera. Jangan tangguh-tangguh. Kita ingat kita 10 tahun yang lalu ke? 100 tahun yang lalu kita dah dibuang dah habis. Maka dia kata, what would it deliver? Dan bagaimana, how would a pact for the future that adopts the proposal of the Secretary General change our world? Macam mana perjanjian untuk masa depan ini yang telah ditandatangani oleh kepimpinan dunia, semua, Malaysia pun sign juga, and pact for the future that adopt, yang akan diterima proposal daripada Secretary General to change our world. Dia sekarang ni Secretary General ni, dia jadi macam yang di Pertuan Agong dunia lah. Jadi saya nak cakap ni, baguslah Secretary General. Tapi nak sebut sini, dalam dia punya ni, saya sebut yang last dulu lah. Bukan yang mula, yang last dulu lah. Dia kata apa? Secretary General ni sebenarnya untuk permulaan aja, introduction je. Mereka merancang United Nations, UN 2.0. Nampak tak? Dia nak ambil sistem semua sekali. Dia nak totalitarian semua sekali. Siapa yang nak merintah dunia ni? Dia kata United Nations 2.0. Sekarang ni United Nations dia tak ada, 1.0 pun tak ada. Jadi maknanya Pact for the Future ni satu perjanjian yang diikat oleh kepimpinan dunia, seluruh dunia ni, dah tanda tangan. Di dalam General Assembly dia, United Nations tadi, di akhir sekali perancangan daripada United Nations 2.0. United Nations 2.0. Saya baca ni dulu sebab ini yang paling penting nak nampak kaitan dengan Dajjal. Jadi dia kata the United Nations system is better able to support member state
including the above changes, semua yang dia dah nak ubah tadi, saya akan baca sama ada cultural budaya ni termasuk agama lah, and skill, kemahiran, transformation in United System entitled United Nations 2.0. Semua sistem yang ada dalam satu dunia. Kuat orang Gaza perang. Orang Gaza kat sini perang kan. Dengar. Boleh saya cakap ni dengar ke? Dengar bunyi elektrik belakang. Jiran kita sambut hari raya di Bali. Jadi dia duduk beracun, tembak sana tembak sini lah. Jadi saya cakap ni terganggu sikit, tapi pasal insya-Allah kita pakai mikrofon ni, mudah-mudahan boleh masuk. Jadi kalau tak boleh masuk, cuba cakap. Baik, jadi dia kata, semua cultural ni termasuk agama. Cultural ni budaya, kehidupan semua sekali. And skill ni apa? Skill ni kemahiran, sains, AI, semua sekali. Kan? Transformation akan ditransformkan di dalam United System, kan? United Nation punya sistem, ataupun sistem United Nation yang diberi nama UN 2.0. And it's about upgraded expertise. Dia kata, untuk kita nak memperbaiki lagi kepakaran and innovation and data, digital, foresight dan sebagainya, semua sekali. Jadi maknanya tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, saya nak nyatakan di sini, sebenarnya agenda mereka, tujuan dia buat sidang kemuncak ini ialah untuk memastikan semua kepimpinan dunia, semua negara yang ada bersama dia menyokong untuk pelaksanaan United Nation 2.0. Apa benda United Nation 2.0? Yang tersurat, dia dah sebut dah, saya dah bacakan sikit tadi kan. Dia akan menjadikan seluruh sistem budaya dunia, seluruh sistem kemahiran, skill, AI dan sebagainya duduk di bawah sistem United Nation, duduk di bawah pemantauan dan pengawalan United Nation yang akan melibatkan inovasi, productivity, melibatkan data, melibatkan digital, melibatkan kepada pandangan-pandangan, prinsip-prinsip dan juga tentang sains. Semua tu akan diletakkan di bawah United Nation 2.0. Apa bendanya 2.0 ni? Itulah yang kita faham, yang kita nampak sini, sebenarnya mereka nak membentuk kepimpinan yang menyeluruh, iaitu di bawah satu raja. Raja itulah yang Nabi gambarkan sebagai Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Ni yang tersirat. Yang tersurat tak sebutlah kat situ Dajjal. Kalau dia sebut situ Dajjal, kan, ramai tak nak sign. Sebenarnya yang sign tu pun orang dia juga. Yang sign tu pun orang dia juga. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaannya mereka. Baik, kita tengok satu-satu. Baik. Dia punya tujuan dia. Strengthen international cooperation so it delivers fully and fairly on existing agreement. Dia kata dia punya tujuan sidang kemuncak Pact for the Future ini, atau perjanjian untuk masa depan semua sekali, supaya memperkuatkan kerjasama antara bangsa, supaya dia boleh melaksanakan ataupun menjamin supaya kejayaan delivered fully. Semua yang dirancang fully disebut. Berjaya secara 100% and fairly. Fairly. Kata fairly ni maknanya kita kata sama rata, justice, adil, tu fairly kan. Jadi kita tengok sebenarnya apa benda yang dia nak ni kan. Agreement on the existing agreement while enabling us to respond effectively. Tengok dan akan mengizinkan, membenarkan, menjadikan kami untuk respond fahamlah kan effectively, secara berkesan tu siapa? New threat, ancaman baru dan opportunities, dan menjadi peluang untuk masa kini, present and the future generation. Jadi dia kata dia punya purpose dia supaya satu dunia bergabung,
Satu dunia bekerjasama, satu dunia berjanji supaya apa sahaja yang kita rancang di sini akan dapat dilaksanakan dengan berjaya, dan kemudian apa sahaja yang dibuat di sini akan dapat menghalang to the new threat. To the new threat. Maknanya ancaman yang baru. Ancaman apa lagi yang ancaman yang baru ni, tuan-tuan, puan-puan? Sebenarnya yang dimaksudkan di sini ialah kebangkitan. Jadi yang dimaksudkan dengan ancaman itu sebenarnya adalah kebangkitan. Iaitu orang beriman bersatu. Kalau sebelum ni, kan, bila Palestin perang, Palestin je perang. Dan adalah orang-orang tolong-tolong sana bagi duit, kita macam kita bagi makan, bagi buah, bagi ubat-ubat, bolehlah. Ataupun orang Afghanistan perang, kemudian datanglah mujahidin, sebahagian-sebahagian datang. Bukan beriman. Orang biasa, askar biasa, tapi memang nak berjuang lah. Bukan semestinya orang beriman. Bila Bosnia berperang pun sama juga, mujahidin mula masuk. Tetapi yang dimaksud dengan new threat di sini ialah apabila yang bergabung itu, yang bersatu itu, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahawa kelompok Taifah, kelompok yang beriman, yang mukmin, sedikit pun tidak ada nifak. Maksudnya orang beriman satu dunia ni. Yang bergerak dengan tarbiyah, yang bergerak dengan dakwah, yang bergerak dengan jihad, yang sebenar. Dengan kepimpinan-kepimpinan yang soleh, ulama-ulama yang soleh. Orang yang bertakwa ini bersatu. Ini new threat. Inilah new threat. Sebelum ni tak bersatu. Jadi dia tahu akan berlaku. Contohnya macam sekarang kan. Orang yang bukan Islam pun di Eropah, di Amerika, di mana-mana. Contohnya peristiwa vaksinasi contohnya. Kita dapati pun dah bergabung lah. Doktor-doktor semua pakat-pakat tak setuju lah sebagai. Banyak juga doktor yang kena tangkap dekat Amerika, dekat Eropah, dekat Jerman. Ramai juga yang kena tangkap, ramai juga diugut, ramai juga, ada juga yang dibunuh. Ini bukan Islam. Jadi dia melihat threatnya apa? Orang bukan Islam yang ada hatinya yang boleh berfikir dengan baik, yang ada fitrah lagi lah. Fitrah yang baik, dia kata ini tak boleh. Kan contohnya yang berlaku di Gaza. Ini genocide. Jadi ramai orang bukan Islam pun dah bersama. Dan orang beriman memanglah akan bangkit. Jadi new threat ialah gabungan kebangkitan. Sebab itulah untuk menghadapi gabungan kebangkitan, terutamanya orang Islam, orang beriman, seluruh dunia akan bergabung. Kena bergabung. Maka dia kata kita kena strengthen, kita kena perkuatkan perjanjian-perjanjian sesama kita yang dipanggil sebagai Pact for the Future. Pact for the Future untuk melaksanakan perancangan yang telah kita buat daripada agenda-agenda yang lepas, agenda 21 sampailah kepada agenda 30. Jadi semua kena bersatu. Ini dia punya tujuannya. Ada banyaklah ni, saya tak nak sentuh banyak-banyak. Dia adalah dia punya background dan sebagainya. Tapi saya nak sebut kat sini sikit-sikit je. Yang besar-besar ni ada peluru-peluru yang dia akan gunakan. Yang pertama sekali, the proposal in our common agenda. Common agenda, dia panggil common agenda. Aim to turbocharge. Untuk kenakan turbo. Maksudnya nak mempercepatkan lagi. The 2030 agenda. Nampak? Jadi sebenarnya yang mereka nak buat ialah mempercepatkan agenda 2030. Apa maksud agenda 2030 tadi? Agenda 2030 ialah total control all over the world. Pada masa tu contohnya, pada masa tu agama bukan lagi kan agama, tapi one world religion. United World Religion, satu agama yang digabungkan. Jadi 2030 ni tak ada dah agama Islam apa semua. Kamu nak pilih Islam ke? Pilihlah. Kamu nak pilih Hindu ke? Pilihlah. Kamu nak pilih apa namanya Kristian ke? Pilihlah, tak apa. Tapi semua kena duduk di bawah one world religion.
Agama-agama satu dunia yang bersatu. Model macam mana? Model macam dekat Indonesia lah. Dia ada menteri-menteri, dia ada menteri agama-agama. Gitu. Kalau kita ada menteri agama je. Dia ada menteri agama-agama. Boleh terima semua. Kristian boleh kahwin dengan Buddhis boleh kahwin dengan Islam. Kan? Yahudi boleh kahwin dengan Hindu. Contohnya kan. Ni contoh buat kahwin. Kemudian baru-baru ni pula kes LGBT. Kan? Dia siap cakap lagi. Hidup di Malaysia ni susah lah. Untuk gay-gay ni. Kan? Saya daripada Malaysia sekian-sekian tak tahulah menang tak menang yang jadi Ratu Cantik tu kan. Ratu Cantik ke apa ni Pondan Cantik kan. Baik, jadi dia kata proposal ini untuk apa? Untuk turbocharge, untuk bagi satu desakan, lonjakan turbo untuk agenda 2030. Jadi maknanya apa yang mereka buatnya fasa akhir sebelum berjayanya agenda 2030, total control. Total control. Tuan-tuan macam Allah, apa maknanya? Mereka nak kontrol semua. Kalau human, bukan lagi manusia, human. Dia ada transhuman, dia ada posthuman. Dia ada cyclonite. Cyclonite ni apa? Satu istilah baru pula. Bukan cyclonite, clonite. Cuba cari perkataan clonite. Dia akan ada clonite. Clonite ni apa? Macam mana kata Tesla. Dia dah berjaya menjadikan manusia ini manusia yang klon. Dan sekarang ni sudah ada banyak anak-anak yang klon. Ada banyak anak-anak yang klon. Jadi sebenarnya teknologi ni nanti saya cerita kemudian sikit lah. Saya nak cerita secara umum dulu. Baik. Jadi sebut kat sini, maka sebenarnya ini adalah untuk nak mempercepatkan turbocharge kepada agenda 2030. Dan secara spesifik idea ini adalah untuk kita fokus kepada on the how. Macam mana nak buat. How of global cooperation. Macam mana nak buat supaya agenda ni berjaya. Dan agenda ni berjaya secara kerjasama semua. Dan secara tuntasnya, daripada how nak bincang macam nak buat, itu bekerjasama tadi, undang-undang IHR kalau kesihatan, undang-undang ekonominya, undang-undang sosial dan sebagainya. Kemudian lepas daripada itu untuk deliver untuk menjadikan apa yang kita apa yang kita nak. Apa yang kita nak. Baik. Jadi sebenarnya mereka dah prepare macam mana nak buat dan apa yang dia nak buat. Dah prepare. Impact. Saya sebut sini impact. Dia kata apa? Impact ni kesan daripada sidang kemuncak inilah safeguarding the future. Safeguarding the future. Macam mana Allah sebut dia apa? Dia cakap terbalik. Safeguarding the future ni bukanlah maknanya dia nak selamatkan semua. Nak bagi semua elok sebagainya. Tapi sebenarnya safeguarding ini ialah untuk dia nak kontrol semua sekali. Safeguarding the future. Kita pastikan 2030 duduk di bawah raja kami. Quote and quote. Saya sebut ni sebab berdasarkan kepada kita gabungkan dengan hadis tadi. Apa disebut? Decision making yang pertama sekali. Jadi apa maksud safeguarding ni? Macam mana kita kata safeguarding the future tadi? Decision making at global level. Di peringkat antarabangsa, di peringkat global ini consciously avoid foreseeable harms to the safeguard the interests of the future generation. Jadi dia kata kita nak kena buat satu keputusan decision making yang mana decision making semua tak kira negara mana mestilah secara conscious, secara sedar untuk menghalang daripada ancaman-ancaman yang bakal berlaku
kepada generasi masa depan. Nampak tak? Dia disebut future ni. Future generation. Through an envoy. Melalui satu kelompok. Satu envoy. To represent them. Maknanya akan ada wakil-wakil daripada negara-negara ni untuk menjadi wakil kepada generasi masa depan, a political declaration, ataupun bermula dengan kepimpinan punya deklarasi kepimpinan politik with clear commitment yang akan secara jelas berjanji setia untuk bersama dengan kepimpinan dunia tadi, a dedicated intergovernmental forum. Jadi dia akan ada intergovernmental forum. Jadi tak ada dah Parlimen Malaysia, tak ada dah. Parlimen Singapura tak ada. Dia akan ada intergovernmental forum. Maknanya Parlimen Malaysia semua akan habis, dia akan duduk di bawah. Tersirat apa? Nanti saya duduk di bawah sistem seperti komunis. Dah bagi government ni dia tak ada dah dia saja fikir tentang dia. Malaysia nak fikir Malaysia, Singapura nak pergi Singapura, Indonesia tak. Semua tu akan naik ke atas. Dia bukan lagi kita kata wakil rakyat, wakil DUN, wakil parlimen di negeri kita ke sebagainya. Dia jadi wakil negara, intergovernmental. Akan jadi wakil negara, satu forum untuk membincangkan, to debate progress and better use of the foresight data and science. Foresight untuk perkara-perkara yang pandangan yang luas, yang jauh tentang data dan juga tentang sains, to evaluate the future impact of policies and action. Jadi dia kata apa? Nombor satu, impact dia akan wujud satu intergovernmental forum yang mana akan buat keputusan untuk polisi, bukan untuk negara dia, tapi untuk seluruh dunia. Jadi bila dah ada intergovernmental forum, maknanya bukan lagi Parlimen Malaysia, Parlimen Singapura, semua dah intergovernmental di peringkat dunia tadi. Siapa jadi ketua tadi? Soalan ni kan. Siapa jadi ketua? Kalau kat sini Parlimen kita Tan Sri Johari kot, yang sekarang jadi yang di Pertua kan. Siapa ketua atas tu? Sekarang ni ada lagi yang di Pertuan Agong. Kan ada lagi sultan-sultan. Siapa yang akan ada kat atas tu? Jadi nampak tak? Sebenarnya dia sedang memperkukuhkan struktur penyusunan kepimpinan dunia daripada masing-masing negara kepada satu saja, one world government. One world government. Ni nombor satu. Nampak tak? Pact for the future ni bahaya tak bahaya? Untuk kedaulatan negara. Dari sudut kedaulatan negara lah, siapa orang-orang yang melihat negara. Jadi sebenarnya dia membentuk satu kepimpinan struktur yang baru. Itu sebab tu saya kata inilah kan fasa akhir Malhamah Kubra. Kita sedang masuk fasa akhir ni. Bukan sedang masuk, dah masuk dah pun. Malaysia dah sign dah. Dah masuk dah pun. Sebab tu kalau kita nak kaitkan IHR, International Health Regulation, IHR dan Akta 342 KKM dekat Malaysia ni, yang diluluskan dengan cara yang paling licik. Akta yang penting, memberi kuasa yang luas kepada Ketua Pengarah Kesihatan, DG KKM, dan memberi power yang luar biasa, yang kita dah bincangkan. Cuba tengok balik kuliah saya, Akta 342, apa-apa, bila-bila, apa-apa tu, mana-mana semua tu. Jadi, tengok dia sinergi kan dengan IHR besok di bawah Secretary General of United Nations, dan maknanya benda tu dah turun ke lokal. Sekarang ni dia akan implementkan. Jadi bila nak implement ni? Saya jangka mereka akan implement secara langsung, tapi perlahan-lahan, sikit-sikit, tapi secara langsung 2025. Mungkin akan masuk negara kita. Bila 2025 ni? 50 tahun kau dia habis sekarang? Tak, tahun depan. Tak sampai 12 bulan. Bila dia mengisyharkan
pandemik satu dunia, maka pada ketika itu IHR and activate. Bila IHR activate, Akta 342 activate. Bila Akta 342 activate, dia berkuasa penuh. Dia boleh isyaharkan yang di Pertuan Agong ni sakit, tuanku kena rehat. Kita kena kuarantinkan istana. Seorang pun tak boleh masuk istana. Bila seorang tak boleh masuk istana, tiba-tiba dia buat akta baru. Akta apa dekat parlimen. Parlimen dia boleh buat akta baru. Sekian. Tuanku tak boleh on duty, dia sakit, tak sihat. Dia kena kuarantin. Maka tak perlu tuanku agung sign ke apa ke sebagainya, dia boleh lulus kat parlimen terus. Kalau dia nak buat, dia boleh buat. Sebab tu Lim Kit Siang cakap apa? Tak payah ikut perlembagaan dah. Sebab dia nampak benda ni. Lim Kit Siang ni cerdik. Sebab dia pun sebahagian daripada mereka. Dia cakap, dah nampak dah. Tak payah ikut perlembagaan dah. Tak payah. Kita marah-marah dia. Apalah cakap macam ni kan. Dah memang benda ni sedang berjalan. Kita yang bodoh tak tahu. Kita yang tak perasan. Jadi impact yang pertama sekali daripada Summit of the Future yang telah berlaku hari ini ialah untuk restructure balik kepimpinan dunia. Untuk menstrukturkan semula kepimpinan dunia yang akan dipimpin oleh raja mereka yang mereka panggil, kalau Yahudi panggil Malik Messiah, kalau Nasara panggil Antichrist, kalau kita panggil Al-Masih Dajjal. Siapa dia? Tunggulah nanti. Jangan tanya saya pula, siapa dia Ustaz? Kita adalah bayang-bayangnya, tapi kita tak nak sebutlah. Kak Isyad lagi marah lawan tu kan. Dia boleh menyamar, dia boleh ganti. Contohnya dia kata, kita nak Prince Henry sebagai the next leader of the world. Katakan kan. Prince Henry nampak okey sebagainya. Dia boleh ganti. Dia boleh clone ke Prince Henry, dia boleh buat. Dia nak siapa? Dia nak Anwar Ibrahim. Jadi dia nak masuk jadi Dajjal kat sini sebab tengok sini nak bangkit teruk hebat sangat ni. Kita kena ambil Perdana Menteri Malaysia. Dia boleh clone, boleh masuk. Anwar Ibrahim dia boleh bunuh macam itu je. Kalau dia nak, itu semua. Benda dia boleh buat. Nak tunjukkan bagaimana pengaruh dia, kekuatan dia. Kita pula, bila saya cerita macam ni, janganlah takut. Saya bukan nak takut-takutkan. Saya nak nyatakan di sini bahawa tidak ada siapa yang lebih hebat daripada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Saya sebut ini. Tapi saya nak sebut perancangan mereka. Malhamah Kubrah dah mula dah. Sebab tu Nabi sebut sebagai mulkan jabarian. Jadi kita ingat Malhamah Kubrah ni perang. Perang ni sebahagian sahaja. Yang perang nampak, yang perang tak nampak. Yang langsung, yang tidak langsung. Itu semua strategi sahaja. Sebab tu dipanggil sebagai secret war. Sebab Dajjal ni kan yang menutup kebenaran. Dajjalah tu menutup kebenaran. Jadi benda yang perang pun kita tak nampak perang. Kita nampak macam betul. Bila kita sebut kita ni sedang diserang dengan bioweapon. Seorang pun tak ambil kisah dari kalangan mereka yang biologi ni. Tak adalah ni semua antivirus, anti-vaksin ni orang cakap ni. Kita sedang diserang dengan chemical weapon. Kan? Tak kisah dia NPRA ke apa, National Pharmaceutical. Kan? Semua tak kisah kita cakap macam itu. Bukan saya cakap ni. Orang yang cakap ni, orang yang pakar-pakar ni. Saya cuma sampaikan je. Kita ada bioweapon ni. Apa salahnya kita siasat? Betul ke kita kena serang ni? Kalau ikut logik, betul. Kan? Tengok statistik. Ketika program imunisasi sedang memuncak, ketika itulah kematian pun memuncak. Cuba cek data. Data tu daripada data kerajaan kita juga. Baik. Okey, yang pertama, mereka nak restructure the whole kepimpinan dunia ni. Yang akan, bukan lagi parlimen-parlimen, itu panggil intergovernmental forum. Yang akan menjadi syura kepada dunia, yang akan menceritakan apa yang patut dibuat polisinya, tindakannya dan untuk masa depan. Dan kemudian akan dipimpin oleh seorang pengurusi. Sekarang dipanggil Secretary General. Lepas United Nations 2.0, mungkin bukan Secretary General lah. Mungkin dipanggil King. Mungkin dipanggil Raja.
Wallahu a'lam. Yang kedua, apa impact ni? Saya sebut impact ni. Ni disebut ni. Ni dalam nota yang dia buat, yang United Nations buat. Proposal oleh Secretary General United Nations. Okay. Yang kedua, managing global shock. Apa maksud ni? Yang kedua, dia menggambarkan kepada kita bahawa kenapa kena buat macam ni. Sebab satu dunia akan mengalami keadaan darurat, keadaan emergency, shock. Akan mengalami gempa bumi lah, mengalami pandemik lah. Bismillah. Jadi apa tujuan? Apa tujuan kita nak kena bergabung-gabung ni semua ni? Supaya pemimpin semua bergabung. Sebab kan kita nak menguruskan darurat, emergency terhadap global dunia. Tengok saya baca. International responses to complex global shock. Complex global shock. Maknanya dia kata respond daripada antarabangsa terhadap darurat, terhadap shock, kecemasan yang berlaku secara kompleks. Dia kata of significant scale, dan dia punya kadar pula hebat, tinggi, hebat, are improve akan lebih tersusun, lebih baik melalui through standing authority of the Secretary General. Jadi dia kata apa? Semua emergency yang berlaku di dunia ni akan menjadi lebih baik, will improve melalui standing authority, kuasa yang telah disiapkan kepada Secretary General to convene a time-bound emergency platform untuk membina, membuat satu time-bound, dia kata emergency platform. Sebenarnya nak buat emergency platform. Jadi yang kedua ni sebenarnya yang tersirat ni, yang tersurat nampak bagus lah. Kita kena gabungkan pakar-pakar dunia semua sekali supaya kita boleh, kalau ada masalah emergency, kecemasan yang berlaku di Malaysia, yang berlaku di Singapura, yang berlaku di Indonesia, kita boleh bincang-bincang dengan pakar-pakar buat sama-sama. Kalau itu yang tersurat, baguslah. Tapi yang tersirat, yang digambarkan oleh Allah, bahawa mereka cakap terbalik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka kata beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tetapi Allah kata wa ma hum bimu'minin, mereka ni sebenarnya tak beriman. Maknanya dia cakap terbalik. Dia cakap terbalik. Jadi apa maknanya? Maknanya sebenarnya ialah mereka akan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan berlakunya kecemasan. Dan daripada kecemasan itu akan berlakulah emergency platform. Mereka akan buat satu platform yang dikatakan sebagai platform darurat. Mereka dah try dah COVID-19. Sebab tu dia punya penggunaan vaksin semua dia di bawah under emergency utilization. EUA. Emergency je. Tak payah nak guna SOP apa, tak payah. Terus boleh berguna. Tengok mati. Contohlah. Jadi nak sebutkan sini, sebenarnya yang mereka nak buat ialah emergency platform. Hasil daripada emergency shock, kecemasan yang berlaku akibat daripada gegaran ataupun apa sahaja yang menggusarkan. Jadi dia nak buat emergency. Jadi kalau dia tengoklah dekat Malaysia ni, ni Ustaz ni, Ustaz Rosdi ni, dia cakap lebih sangat ni. Dekat mana Kelantan? Tengok Kelantan pula ada tuan guru banyak ni. Kita kena buat emergency kat Kelantan. Maka dia pun kata, berlakulah banjir. Banjir tu dia boleh guna hub. Dia boleh bagi air naik tu dah memang banjir pun kan. Tiba banjir, dia declare emergency, international emergency. Dia masuk ke negara Malaysia melalui IHR, melalui Akta 342. Dia pergi, dia tutup semua kerajaan. Satu kerajaan tutup. Semua di bawah kerajaan emergency. Pada masa tu dia pun cakap, ni Ustaz ni duk cakap banyak sikit pasal akhir zaman ni. Ni Ustaz ni duk cakap sikit pasal macam-macam ni.
kita ambil dia dulu. Minta maaf no. Saya contoh benda tidak mustahil. Saya pun mungkin kena. Ustaz Oni yang cakap, Ustaz Oni pun boleh kena. Tak kira lah siapa. Dia nak buat, dia boleh buat. Contoh kan. Mana kuasa lah. Jadi sebenarnya, pact for the future ni, perjanjian untuk masa depan ni, ialah untuk bukan saja membina kepimpinan tadi, safeguarding the future, maknanya melalui struktur kepimpinan dunia yang baru, mereka juga mahu menguruskan threat, ancaman-ancaman, kan disebut tadi dekat propose tadi, ancaman-ancaman tadi. Kan tujuan ni supaya nak menghadapi ancaman, saya baca. To strengthen international cooperation, untuk memperkuatkan kerjasama di peringkat antarabangsa. So it delivers, apa yang kami nak buat semua tercapai fully and fairly, dia kata. And untuk apa? Enabling us to respond effectively, untuk membolehkan kita respond secara berkesan kepada apa? To the new threat and opportunities. Apa new threat? New threat ni benda yang baru lah. Dulu kita tak pernah threat kan. Satu kumpulan ditahan atas nama ajaran sesat. Satu kumpulan ditahan atas nama meliwat. Kan? Satu kumpulan ditahan atas nama penyalahgunaan apa-apa kan. Maka tiba-tiba kan, dari sudut tuduhannya macam-macam. Liwat-meliwat, tuduhannya macam-macam. Tak bayar cukai, tak bayar zakat. Tujuan macam-macam, tuduhannya. Dia threat, pengganas sebagainya. Tetapi bila rakyat, orang yang berinteraksi dengan kumpulan tersebut, kami hantar anak kami okey je. Anak kami jadi lebih baik. Anak saya seorang saya hantar ke dia, ke kumpulan ni. Seorang lagi, bapak dia jaga, pergi ke tempat lain, sekolah lain. Jadi bila jumpa tu, berbeza. Yang ni baik. Saya tak bangun subuh, dia kejut subuh. Mak, bangun subuh, mak. Dia nak ambil barang-barang saya, dia minta izin. Mak, boleh ke saya ambil ni? Mak. Yang seorang lagi tu main ambil je, curi je. Jadi, rakyat, orang ramai nampak, kumpulan ni bagus. Dia cakap jahat, ajaran sesat. Tapi kenapa anak-anak yang dihantar ke sana, tengok akhlak dan dia baik, bagus. Ini dia kata new threat. Ni kata new threat, maknanya dia akan pusing new norma yang baru. Orang baik jadi jahat, orang jahat jadi baik. Jadi kita nampak baik, tapi rupa-rupanya dia ada, kan, yang dalam tu dia ada kejahatan. Sebab tu kita kena buagi kat sosma kat dia. Saya minta maaf, ni tak ada kaitan dengan hidup mati. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa ni, saya cuma contoh. Dia sebut kat sini bagaimana keadaan yang berlaku. Dia kata the new threat, macam mana how to manage. Macam mana nak manage new threat ni. Orang baik ni nak tahan ustaz ni, dia ni baik, semua orang suka. Jadi macam mana cara? Kita buat darurat, buat emergency. Kemudian kita gunakan platform kita. Apa platform kita? Akta 342. Apa platform kita? HR. Masuk ke dalam, sampai ke depan pintu, dia kata, ustaz sakit. Ustaz ni gila. Ustaz ni macam-macam dia sebut. Maka jadi alasan untuk ditangkap. Itulah new threat yang dia boleh buat. Maksudnya managing global shock. Atas nama nak menguruskan emergency darurat. Tetapi sebenarnya itu adalah apa yang digambarkan sebagai new threat tadi. Itu pun dah sebut dah pada dia punya definisi tadi. Dah sebut dah. Itu yang impact yang kedua. Dia nak mengurus emergency. Nampak tak? Jadi maknanya Nabi sebut apa? Tidak akan berlaku kiamat. Sehinggalah tahun demi tahun bertambah susah. Tidak akan susah, melainkan lebih susah pada tahun berikutnya. Jadi Nabi dah gambarkan. Susah. Ada bencana alam, ada kebuluran, ada macam-macam. Peperangan, al-harju, pembunuhan, macam-macam. Jadi maknanya, kita daripada sini kita tahulah bahawa yang akan mengancam kedaulatan manusia dan mukmin tadi ialah perancangan mereka. Mereka akan membina emergency. Lepas ni akan ada pandemik lagi. Lepas ni akan ada masalah ekonomi pula. Lepas ni ada masalah-masalah makanan pula. Lepas ni ada masalah-masalah sosial bergaduh pula. Ada perang pula negara ni pun. Mereka susun emergency, darurat tadi. Gempa bumi lah, darurat bencana alam,
darurat dari sudut banjir dan sebagainya tadi, darurat bergaduh pula, ustaz-ustaz pun pakat bergaduh. Kan, saya ni betul, salah, betul, kamu bid'ah, kamu sesat, akhirnya bergaduh. Jadi yang kesihatan pun ada masalah. Jadi semua akan ada berlaku sesuatu yang kita kata sebagai shock, yang menggegar. Maka dia kata United Nations Secretary General boleh untuk nak melaksanakan platform, mewujudkan platform untuk mengatasi semua shock tadi, sehingga ataupun semua emergency tadi, sehingga akhirnya mereka boleh melaksanakan walau macam mana kompleks pun global tadi, shock tadi, maka dia akan boleh nak mengatasinya. Okey, kemudian yang ketiga. Orang ini cerita pasal ni je dah aku sebelah dah, tak mahu dah. Meaningful inclusion of young people. Yang ketiga, kenapa pact ini disusun? Supaya youth participation. Youth consequently dia nak memenangi penglibatan orang-orang muda, dan dia nak memenangi supaya trust ataupun kepercayaan orang-orang muda kepada decision making yang dibuat melalui melalui platform-platform tadi. Nampak tak? Yang ketiga ialah masa depan. Generasi masa depan orang muda. Jadi dia kata yang ketiga yang disasarkan ialah orang muda-muda ni. Supaya apa? Supaya semua besok akan ikut apa yang dia nak. Orang tua-tua ni dah lihat dah macam yang dengar-dengar ni semua ni, Ahmad Munif ni manalah nak tukar dah, dia tak tukar dah. Orang macam ini, kita pendekkan nyawa dia. Kita pendekkan nyawa orang yang besar, orang yang dah besar-besar ni. Tak kira lah namanya Laskar Pelangi ke apa, hak besar-besar ni dah kuat-kuat ni, kita pendekkan nyawa dia. Tak kira lah macam mana. Tapi sebenarnya yang kami nak, yang kita nak, yang disasarkan tadi ialah orang muda-muda. Tadi kata apa? Disebut meaningful inclusion of the young people. Maknanya dia kata kami nak menjadikan orang muda bersama-sama. Sebenarnya apa yang jadikan dia nak bukan nak memasukkan, dia nak mengeluarkan young people daripada agama, daripada apa yang ada nilai-nilai sebenar. Bukan dia nak ambil supaya dia jadi baik, tak, dia nak rosakkan. Macam mana yang menang pertandingan pondan cantik tu lah. Pertandingan pondan cantik Malaysia ke menang? Saya pun tak tahu. Saya dengarnya Malaysia menang. Dia bagi ucapan. Bukan pertandingan Miss ni, jangan panggil Miss. Kita panggil Miss. Lagilah dia naik. Tak, pondan cantik je. Pertandingan pondan cantik. Gay ni kan. Cakap pondan lah. Perempuan pun tak, laki pun tak. Saya minta maaf tu. Jadi benda ni dalam agama nak kena sebut. Jadi sebenarnya yang mereka nak bukanlah meaningful. Kita nak memasukkan inclusion of young people. Kita nak masukkan orang dalam kepimpinan supaya mereka dapat tengok future dengan lebih baik, dengan apa sebagainya. Tapi sebenarnya mereka maksud sini lah nak merosakkan orang muda. Ini cara ringkas lah. Mereka ada planning mereka. National Youth Consultative Bodies. Dia akan ada satu badan menasihat orang-orang muda. Banyak orang muda ni, netizen apa semua dia kontrol. Dia akan kontrol. Kemudian yang ke berapa ni? 1, 2, 3, yang keempat. Measuring what we value. Nampak Jadi tujuan dibuat semua tu supaya nilai yang ada, nilai dia. Dia kata apa? We measure what really matter for sustainable development impact. Jadi dia kata, maknanya bila dia kata orang muda, kemudian yang keempat ialah value. Value ni apa? Nilai. Bukan lagi nilai Al-Quran, bukan lagi nilai hadis. Bukan. Nilai ialah nilai syaitani, haiwani. Nilai-nilai yang memang kita tahu buruk lah. Sebab tu dia jadi Miss Universe, Miss Malaysia. Rupanya bukan Miss untuk perempuan. Dia bukan perempuan, dia pondan. Cakaplah pondan. Pondan Universe ke apa benda ke. Itulah.
Jadi yang keempat, dia akan bentuk value. Value ni apa? Contohnya bukan lagi agama Islam paling benar, agama Islam paling tinggi, bukan lagi agama Kristian paling tinggi, tak. Agama sama je, tak kira lah namanya Islam ke apa, dia akan kata sama je. Pluralisme. Jadi ini value dia. Value dia pluralisme. Jadi anak-anak kita apa? Anak-anak kita pun ikutlah. Ikutlah. Bapuk cantik, pondan ni macam-macam lah. Baik, kemudian dia akan adalah lagi banyak. Dia ada agenda for peace, global finance, dia akan control financial system. Itu tak kata perang. Dia akan control financial system. Sebab tu Dajjal tak akan keluar sehinggalah CBDC berjalan. Dia tak boleh kontrol lagi. Tak boleh kontrol. Kenapa dia tangguh daripada 2022? Sepatutnya 2022 dia keluar dah. 2022 tak dapat keluar. Kenapa? Sebab digital currency tak boleh berjalan 100% lagi. Sebab tu hari ni dia banyak suruh kita melibatkan dengan digital currency, cryptocurrency semua, sebab nak biasakan kita lah dengan CBDC tadi. Bukanlah kata dia tak ada baik langsung, ada kebaikan juga, tapi keburukannya lebih hebat, terutamanya bila mereka menguasai. Banyak ni. Jadi bahagian ekonomi punya, kemudian bahagian space, tempat, nak duduk kat mana, kemudian bahagian new agenda for peace. Dia akan bawa satu agenda for a new agenda for peace. Ini tentang peace. Jadi, peace yang dimasukkan ni sebenarnya ialah kekacauan kepada apa yang ada sekarang. Itu maksud dia. Tak mahu no. Nampak macam kita ni. Saya nak cerita satu-satu aku sebelah ni. Kemudian, transforming education. Mereka akan ubah pendidikan ni. Anak-anak tak fikirlah pasal agama. Kalau dulu kan kata perkataan sensitif tak boleh ada dalam silibus kita. Yang mana satu? Contohnya jihad tak boleh, kena buang. Sebab apa? Ni menunjukkan pengganas. Kalau dulu ada perkataan-perkataan. Lepas ni terus gabung baca. Gabung semua. Akidah pun gabung. Mutusami yakin bahawa Krishna sebagai Tuhan. Bismillah. Acong yakin Jesus sebagai Tuhan di Kristian. Kemudian agama lain pula yakin sekian-sekian. Maka kita semua adalah satu Malaysia. Sama aja. Semua agama sama. Mengajak kita untuk berbuat baik. Semua agama sama. Mengajak kita untuk menghidupkan persaudaraan. Semua agama sama untuk mengajak kita menghidupkan keharmonian. Maka agama semua sama. Agama semua sama. Sudah. Ini education baru. Transformation education. Ada yang ditulis ni. Dia dah sebut dia kan. Value dia punya value kan. Bukan value kita. Value dia. Nilai dia. Ni semua serangan ni. Sehingga akhirnya habis. Dia cantas semua. Akidah habis, cantas semua. Kemudian integrity. Olok-oloknya integrity in information. Kan? Untuk memastikan bahawa maklumat-maklumat yang tersebar tu, maklumat yang ada integrity, ada credibility, ada kebaikan, kan? Ada kebenaran. Dia terbalik. Dia akan tipu lah. Contohnya sekarang ni. Kan? Banyak hal ehwal herba. Perubatan cara herba. Herba ni, dekat dalam Google, cuba cari. Dah banyak tak ada. Cuba cari. Ada universiti yang telah ditutup kerana universiti itu mengamalkan alternative medicine, bukan medicine alopati. Ditutup. Electrical medicine, medication. Ditutup, universiti tutup. Semua ada doctorate, doktor apa semua. Semua sekarang ni tak boleh cakap doktor. Kenapa? Universiti dah tutup. Siapa tutup? WHO tutup. Sekarang dia buat lain pula. Jadi maknanya dia akan transform education. Dia boleh tutup sekolah agama, tutup. Ni semua menimbulkan kejahatan ataupun pengganas. Tutup, dia akan paksa tutup nanti. Kalau nak jalankan madrasah,
Nak jalankan madrasah, sekolah agama, maka kena ikut nilai kami. Nilai kami, bukan nilai kamu. Siapa yang tak ikut nilai kami, maka dia dikira sebagai sesat. Tuan-tuan perempuan, saya minta maaf no. Tuan-tuan guru, murid-murid kepada tuan-tuan guru yang ada sekarang ni, yang tengah dengar ni. Jangan kita ingat, World Order ni, Akta 342 ni untuk kesihatan saja. Tak ada kaitan dengan madrasah. Tak ada kaitan dengan tahfiz. Bila kita cakap lebih sikit je, nanti madrasah tak diberi permit. Kita takut madrasah tak diberi permit. Kita tak nak bercakap ataupun tak nak bergabung. Ada sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz tuan guru kita yang bercakap belakang-belakang. Alhamdulillah dia bersama. Cuma dia tak boleh cakap. Dia cakap lebih sikit je, permit kita takut. Tarik madrasah. Kita tarik madrasah, permit. Ni dah berlaku dah sekarang. Kita kenal, kalau sebut nama kenal semua. Tapi tak payah sebut lah. Dia sebut kat sini, kita ingat kita tak kena, kita akan kena juga. Semua kena. Oh, sekarang ni, kan, kita kata berceramah di masjid nak kena ada tauliah. Nak ada kebenaran. Tak lama lagi, berceramah di internet pun akan ada kebenaran. Siapa yang berceramah tak ada kebenaran, maka dia akan hukum. Jadi benda ni dia akan kontrol semua. Ini education. Kenapa Ustaz A tidak dibenarkan berceramah? Kalau dia berceramah ya, walaupun ke FB dia ke, YouTube dia ke apa semua, maka Ustaz A itu akan ditangkap. Kenapa? Sebab nilai yang dibawa tak sama dengan nilai antarabangsa. Jadi jangan kita rasa kita tak terlibat. Semua kena. Malhamah Kubra ni kan adalah satu peperangan, semua kena. Jangan kita ingat, kita ni okey kot, kita jauh daripada Palestin, jauh daripada Syam, jauh daripada Syria, agaknya kita okey kot. Tak, kita kena juga. Sebab tu, orang beriman kena bersatu. Orang beriman kena bersatu. Dan jangan takut dengan makhluk. Jangan takut dengan makhluk. Kita kena bina tauhid kita, akidah kita dengan mantap. Kena kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Kena lalui proses tarbiyah. Kena mentauhidkan af'al Allah. Kena mentauhidkan nama Allah, asma Allah. Kena mentauhidkan sifat Allah. Kena mentauhidkan zat Allah. Kena faham macam mana nak mentauhidkan Allah. Daripada af'alnya, asma'nya, sifatnya dan sampai kepada zatnya. Nak kena mentauhidkan Allah. Dan apabila kita mentauhidkan Allah dengan proses yang betul, dengan didikan yang benar, dengan suasana yang benar, insya-Allah kekuatan di situ. Di situlah Allah akan berikan kemenangan. Ini kita kena buat ni. Kita kena buat sama-sama. Dia dah declare lah. Wah. Kemudian dia akan jaga semua information macam sekarang lah. Kita kata fact checker kan. Bila kita dah sebut apakah A, B, C ni, maka akan keluar fakta tentang perkara A, B, C ni. Dia akan keluar yang dia nak. Bukan dia keluar yang kita kata kebenaran. Tak. Jadi sebab tu kita kata Google dan sebagainya, satu hari nanti tak ada kebenaran. Kita kata, kita akan ada AI. AI ni dia tak boleh kontrol. Maknanya AI ni dia akan belajar berkembang. Mana kita tahu AI tak boleh kontrol? Dia boleh kontrol. Kalau dia tak boleh kontrol, dia tak akan keluarkan. And mark my word. Orang putih tu kan. Dengar. Kalau perkara itu, Iblis, Dajjal dan sekutunya dan sistemnya tidak boleh kontrol, maka dia tidak akan keluarkan buat promosi. Tak ada. Dia boleh kontrol lah sebab tu dia buat. Kita ingat, sekarang ni paling canggih 5G. 5G paling canggih. Kan? 6G paling canggih. Tak, sekarang ni dah ada lebih daripada 12G. Lebih daripada 12G ada dah. Kita ingat, 5G paling canggih ni. Dah. Mereka dah ada lebih daripada 5G dah. Kita pun tahu, kita pun boleh buat 12G, 12G. Nak sebut kat sini. Maknanya kalau kita AI inilah yang akan menjadi masa depan kepada dunia ini. Maka sebenarnya mereka nak membentuk makhluk yang mensyirikkan Allah. Dipanggil transhuman, clone dan sebagainya. Kita ingat tak kena. Kita ingat tak ada. Bitcoin
Bitcoin tak boleh tipu kerana dia menggunakan sistem yang security yang sini sana sini. Ingat dia tak boleh kontrol ke? Ingat dia tak boleh kacau ke? Contoh Bitcoin lah, Bitcoin ni tak boleh kacau ni. Baik, saya sebut sini. Senang aja. Dia habiskan elektrik, habis Bitcoin. Elektrik tak ada. Nak buka komputer pun tak boleh. Bitcoin tak ada. Habis Bitcoin. Habis dia hacknya elektrik. Elektrik tak ada, habis. So katakan dia hack dalam masa 40 hari, katakan 40 hari dah kata 40 hari. Semua currency, digital currency habis. Nak boleh makan pun tak boleh digital. Sebab tak ada elektrik. Contoh lah, ni contoh simple lah. Dia boleh program, reprogram, dia boleh. Baik. Jadi nak sebut kat sini, bagaimana mereka menguasai semua. Yang terakhir sekali, yang saya sebut mula-mula tadi. Kan, saya mula sebut mula-mula tadi, apa dia? Sebenarnya, selepas daripada data, dia control semua data. Semua information, semua integrity. Jadi, the word integrity dia akan guna. Iaitu yang akhir sekali, United Nations 2.0. UN 2.0. Ini yang last sekali. Apa maksud UN 2.0? UN 2.0 adalah merupakan satu sistem pemerintahan yang komprehensif yang disebut oleh Nabi dulu 1400 tahun lebih tu sebagai mulkan jabarian, dalam bahasa kita penguasaan penuh. Dalam bahasa Inggeris disebut total control ataupun totalitarian, menguasai sepenuhnya. Inilah agenda 2030. Agenda 2030. Ini dia agenda dia. Hari ni. Jadi kita nak tunggu bila ni? Kita nak relax lagi, relax. Nak buat apa lagi ni? Kan? Bagi mereka yang berceramah, tak cukup ceramah. Kena turun ke padang bersama dengan yang diceramah. Bina semula iman, akidah, bersihkan hati semula. Bagi mereka yang mengikuti, FB lah, YouTube lah, ikut. Cari murabi yang betul-betul. Yang boleh membimbing. Kena jumpa. Kita ni tak lama lagi ada pandemik yang lain. Pandemik 4.0 ke 5.0 ke. Sebelum pandemik datang, kita kena jumpa. Bila pandemik tu start? Wallahu a'lam. Silap-silap bulan Disember. Kena jumpa, kena bincang nak buat apa. Kalau kami duduk seorang-seorang macam mana Ustaz? Macam mana nak buat kalau kita duduk kat sini? Macam mana sini? Nak lari ke? Tak boleh lari. Jangan cerita lari. Siapa cerita lari, binasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis cerita apa? Berjuang. Satu hadis yang saya pernah baca sebelum ini, saya baca lagi sekali. Mafhum dia lah. Apa kata Nabi? Apabila berlaku kekacauan, umat Islam pecah tiga. Yang pertama, yang takut akan lari, masuk ke gua, pergi ke gunung mana-mana, maka Nabi kata apa? Binasa. Golongan kedua, tak boleh buat apa-apa, kita ikut je lah, jaga hati. Tak, kata Nabi, binasa. Golongan ketiga, kata Rasul SAW, golongan ini yang akan panggil ahli dia, keluarga dia, sahabat-sahabat dia, mari duduk belakang aku, kita berjuang. Berjuang maknanya jaga diri dia, rancang, bina kekuatan ummah, hidupkan sunnah, jihad, dakwah dan tarbiyah. Itu maksud berjuang. Kemudian kata Rasulullah, ada di kalangan mereka yang akan sampai waktu ajalnya, maka dia syahid. Dan itulah syahid akbar dalam hadis yang lain. Syahid akbar. Sebab dia berdepan. Dan kemudian yang panjang umurnya, sisa-sisa daripada kelompok yang ketiga ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan diberikan kemenangan. Jadi hadis ini tunjukkan kita menang. Kita menang. Jadi sebab itulah, pada malam ni kita kena nampak rupa-rupanya yang kita gambar-gambar perang dunia ketiga ni sebenarnya dah berlaku dah. Dan kemudian bukan saja dah berlaku, dia bukan hanya nampak pistol, tembak bom, itu saja. Tak, semua aspek. Kulli hal, ala kulli hal, semua sekali. Maknanya, nak sebut kat sini, peperangan ni, dia datang dari berbagai aspek. Kita ingat kita duduk kat Malaysia, aman kot, kita duduk kat Malaysia ni. Baru nak rasa terganggu sikit lah.
baru nak rasa terganggu sikit sebab ada orang kibar bendera Cina dan bendera negara lain sebagainya kan. Jadi kita baru terganggu. Tak, dia bukan yang itu. Ada banyak lagi. Tapi tak semualah saya boleh cerita kat sini. Saya boleh cerita apa yang saya boleh cerita sikit-sikit ni boleh. Macam malam ni pun saya cerita ni pun dah panas dah ni. Saya ingat panas dah ada orang ni. Tapi alhamdulillah barakah daripada doa sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan perempuan. Gangguan malam ni minimal. Tempat saya ni minimal alhamdulillah. Sebelum apa ni kuliah tadi ni, saya minta ke Allah, ya Allah tolonglah aku nak sampaikan hari ni benda yang kekacauan ni. Jadi ya Allah janganlah bagi dia kacau. Ya Allah tolonglah. Ya, saya minta semua siapa yang saya jumpa saya minta doa. Alhamdulillah barakah doa sahabat-sahabat kita malam ni kurang sikit. Tak tahu tempat lain mungkin ada. Lepas tu tuan-tuan kena doa. Ni handphone ni, kita ingat handphone ni begitu tak? Jin boleh duduk kat handphone kita ni. Setan dia boleh duduk kat handphone ni. Baca ke ayat kursi. Doa, ya Allah, janganlah handphone aku ni diganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ke ayat kursi, minta ke Allah. Minta ke Allah. Baik, insyaAllah tentang perjumpaan ada yang bertanya saya, Ustaz, bila nak buat perjumpaan? InsyaAllah nanti saya akan umumkan. Kita akan buat satu perjumpaan. Tapi perjumpaan ni, kita buat perjumpaan kecil-kecil lah. Maksudnya tidaklah boleh nak buat besar-besar. Kita bukan nak buat demonstrasi ke apa, bukan. Kita nak buat sesuatu yang boleh membina kesedaran dan kemudian kita akan cerita solusi. Solusi nak buat apa. Dan saya yakin dalam perjumpaan tu, Mossad pun datang juga nanti. Tukang sihir pun datang juga nanti. Datang join sekali. Mukanya baik, janggutnya panjang. Kan? Dengan purdahnya, telekong dia punya, jubahnya semua. Kan? Mossad pun datang. Kan? FBI, CIA pun datang. Datang semua international semua pakat datang mereka. Tapi dia orang Melayu, bukannya orang putih. Kalau orang putih kita nampak, kamu ni orang putih ke? Kita nampak tak orang Melayu kita. Tapi insya-Allah Allah akan bagi kemenangan. Kita kena yakin dengan Allah, minta ke Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah lah pula. Manalah tahu. Baik, insya-Allah kita akan umumkan nanti pertemuan-pertemuan, insya-Allah kita kena jumpa. Sebab banyak benda yang kita nak cerita tak boleh cerita. Begitu juga sahabat-sahabat Ansar contohnya. Kalau boleh kita minta sahabat Ansar bersabar. Dan insya-Allah kita akan ada program-program yang kita akan jumpa insya-Allah. Kurang sikit sebanyak untuk malam ni. Tak masuk tajuk lagi. Tajuk apa? Tajuk yang belakang tu. Tajuk untuk kita nak kekuatan. Sumber kekuatan insya-Allah. Kalau Allah izin, hari ni apa? Khamis, Jumaat ni. Kalau sempat kita buat besok. Kekuatan. Kena buat cepat sebab apa? Sebab dah dekat sangat. Tarikh dah dekat sangat. Tempoh pertembungan dah dekat. Jadi kita kena percepatkan sikit. Banyak benda nak sebut tapi masa kita suntuk. InsyaAllah. Saya mohon maaf. Hari ni tinggi sikit suara. Sebab apa? Sebab ada orang suruh saya tinggi sikit suara. Lebih kurang gitulah. Jadi saya kata tak apalah. Saya tinggi sikit lah suara. Tapi bukanlah nak sebut apa-apa yang tak elok. InsyaAllah. Jadi kita doalah supaya kita termasuk dalam golongan Al-Mu'minun yang mendapat hidayah, Al-Mahdiyin. Al-Mu'minin yang mendapat hidayah, Al-Mahdiyin. Kita doalah. Kita doalah insya-Allah. Baik, insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki kita boleh jumpa esok malam insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wasikallahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha la syahadati fi sabili. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah mansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allah mansurna ya Allah ala tariqud da'wah wa tariqut tarbiyah wa tariqul jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits
Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saya minta maaf tadi ada sebut beberapa nama tadi, nama ustaz. Bagian saya minta maaf tadi tak sengaja tiba-tiba nampak nama ustaz saya pasal sebut je lah. Kemudian insya-Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk berjumpa nanti. Siapa yang lambat masuk ni minta dengar daripada awal lah insya-Allah lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.